Ya, bersama rakan kita Muhammad Iqbal Syakib dari daerah Temburong pada pagi ini. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Daud Iskandar dan juga Hani. Selamat pagi saya ucapkan. Apa kabar ni pagi ini? Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah kami berdua sihat dan kita mengharapkan Iqbal juga tentunya sihat pada pagi ini. Alhamdulillah, Iqbal dan juga kru yang bertugas pada pagi ini di daerah Temburong dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Dan bagaimana pula dengan keadaan cuaca di Pekan Bangar? Adakah secerah Iqbal? Alhamdulillah, cuaca di sekitar Pekan Bangar, daerah Temburong pada pagi ini dalam keadaan yang baik-baik sahaja dan diharapkan apapun perancangan kita, bahkan tugasan kita pada hari ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pastinya nampaknya di keseluruhan negara Brunei Darussalam cuaca agak mengizinkan Betul, pada pagi ini Alhamdulillah. untuk melakukan aktiviti di luar. Jadi bila menyebut mengenai dengan kejayaan ini, pastinya Iqbal rakan kita baru sahaja pada tahun ini juga ya, baru-baru ini mencapai ataupun meraih kejayaannya dalam berpidato. Tahniah kita ucapkan, rasanya berulang kali rasanya belum puas juga ya untuk kita ni sampaikan rasa gembira tersebut. Ya. Tapi kalau menurut Iqbal sendiri, definisi kejayaan ini secara peribadi dalam kehidupan kita, macam mana pandangan Iqbal sendiri? Baiklah, ya Daud Iskandar dan juga Hani. Apabila kita berbicara tentang kejayaan ini, Iqbal melihatnya dari sudut pandang yang cukup berbeza. Kalau kita ni melihat kejayaan dari satu sudut pandang, kita ni melihatnya sebagai pencapaian yang kita capai dalam kehidupan. Tetapi bagi Iqbal sendiri, secara peribadi, kejayaan yang sebenar ini adalah apabila kita tidak berhenti berusaha dan kita ni tidak pernah mengenal erti kalah dan lelah dalam kehidupan. Maksudnya kita ni tidak akan pernah kata orang berhenti berusaha untuk mencapai sesuatu lah dalam kehidupan itu. Dan apabila berbicara tentang kejayaan ini dan juga usaha ini, Iqbal teringat dengan salah satu peribahasa Melayu kita ni lah. Ya. Apa tu peribahasa tersebut? Katanya Allah bisa, tegal biasa. Inilah bagi Iqbal sebenar-benar peribahasa yang menunjukkan bahawa kejayaan itu bukan semata-mata pencapaian tetapi usaha kita ni dan juga semangat kita ni untuk berjaya sebenarnya. Betul sekali, dan saya juga teringat Hani Ya. dan juga Iqbal, kata orang dulu waktu zaman sekolah lah, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, Ya, betul. bersenang-senang kemudian. Saya suka dengan peribahasa itu, mengingatkan saya juga dengan lagu Roma Irama yang juga menggunakan peribahasa Ya, tersebut, betul. kata-kata tersebut. Jadi ialah kadang-kadang ibu bapa saya lah khususnya Ya. suka lagu itu dan diterapkan dalam kehidupan seharian. InsyaAllah dengan kita ni berusaha, ini orang kita ni sentiasa cekal dengan segala apa yang kita ni harungi, tidak kira hujungnya itu mencapai apa, Betul. tetapi Usaha yang penting. usaha yang kita ni terapkan dalam kita ni mencapai Ya, sesuatu itu Betul. yang akan memberikan kita ni satu kepuasan. Baik, terima kasih Iqbal atas perkongsiannya, satu motivasi juga kepada kita ni dan juga penonton di Rampai Pagi. Dan ingin mengetahui apakah yang akan dikongsikan pada hari ini, kita serahkan kepada Iqbal. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan penyampai Hani dan Daud Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, selamat pagi dan salam Jumaat yang berkat buat Auda yang sedang menyaksikan Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda. Dan sekarang Auda bersama saya Iqbal Syakib Suhaib untuk lintas langsung dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, pertemuan kita di hari Jumaat yang berkat ini, penghulu segala hari, kita tingkatkanlah amal ibadah kita perbanyakkanlah selawat dan perbanyakkanlah doa untuk mencapai keredaan dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Baiklah Auda, saya kongsikan dua info semasa mengenai dengan kegiatan dan juga apa yang berlaku di daerah Temburong. Yang pertama, info yang pertama dikongsikan mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik yang akan berlaku pada hari ini, hari Jumaat 1 hari bulan November 2024 Masihi, bermula jam 3 petang nanti sehingga jam 5 petang dan akan berlaku juga pada hari esok, hari Sabtu 2 hari bulan November 2024 Masihi, bermula jam 9 pagi sehingga jam 11 pagi. Dan kawasan yang terjejas adalah sebahagian Pekan Bangar, Masjid Utama Muhammad Saleh
Jabatan Belia dan Sukan dan kawasan sekitarnya. Dan buat anda yang menetap di sekitar kawasan ini, bolehlah mengambil maklum mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik ini yang disebabkan oleh kerja-kerja penyambungan kabel voltan rendah. Dan ia akan berlaku pada hari ini 1 hari bulan November dan pada hari esok 2 hari bulan November 2024 Masihi. Dan ada info semasa yang kedua diberikan mengenai dengan tamu mingguan yang akan diadakan pada setiap hari Ahad di Tamu Aneka Pekan Bangar daerah Temburong. Dan tamu mingguan ini akan bermula pada hari Ahad ini 3 hari bulan November 2024 Masihi seawal jam 6 pagi. Dan buat anda yang berkelapangan dari segi waktu, marilah kita sama-sama memeriahkan lagi tamu mingguan yang diadakan pada setiap hari Ahad di Tamu Aneka Pekan Bangar daerah Temburong. Dan Auda, dengan dua info semasa itu tadi, apa kata kita teruskan saja dengan menyaksikan sebuah bahan visual yang telah kami sediakan untuk edisinya di hari Jumaat ini. Kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda bertemu kita lagi untuk keluarannya pada kali ini menerusi package program Rampai Pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda pada kali ini kita akan mengongsikan mengenai dengan sejenis pohon. Jadi apa yang dapat bisa kita lihat pada masa ini ialah pelapah sumsum memandangkan keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini. Semalam hujan, jadi pada pagi ini kita ni dapat masuk ke dalam hutan kerana jalan untuk mendapatkan pelapah sumsum ini agak licin dan juga kata orang curam untuk kita ni mendapatkan. Namun alhamdulillah ini pelapah sumsum yang telah pun diambil terlebih awal. Jadi apa yang akan kita ni lakukan dengan pelapah sumsum ini? Auda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya. Jom. Pada zaman sekarang banyak yang kurang mengenali apa yang digunakan orang-orang terdahulu untuk memancing sebelum adanya pancing moden. Beliau mengongsikan penggunaan joran tradisi dari zaman nenek moyang sebelum kedatangan era moden. Awang Simpul menghabiskan masa lapangnya dengan melakukan aktiviti yang berfaedah seperti bertukang, misalnya menghasilkan joran tradisional. Sebelum memulakan proses pembuatan joran tradisional, beliau menyatakan adalah lebih baik jika kayu yang dipilih untuk membuat joran diambil dari punggung pohon. Antara jenis kayu yang digunakan ialah seperti kayu pohon yang diambil daripada pokok sum. Akan tetapi, menurut beliau, untuk memudahkan bagi para pengguna, hendaklah memilih kayu yang ringan supaya ia senang apabila dipegang. Ini disebabkan jika memilih kayu misalnya sejenis pokok limpapa, ia akan memberatkan joran tersebut dan tidak sesuai dijadikan sebagai alat untuk memancing. Selesai sahaja memilih kayu, bolehlah dimulakan proses pembuatannya. Jelaslah boleh kita lihat, proses pembuatan joran ini tidaklah semudah yang disangka. Ia sangat memerlukan ketenangan dan ilham yang boleh menyumbang kepada pelbagai bentuk dan ukuran. Okey, bila sampai ke rumah, memanglah kita ni perlu menyediakan bahan-bahan yang lain macam untuk menyediakan sebatang kail. Kita ni perlukan tangsi terutamanya untuk sebagai talinya, kemudian mata kail ataupun mata pancing yang bersesuaian saiznya, dan batu pemberat. Batu pemberat tu boleh kita ni gunakan timah yang kita ni olah sendiri boleh. Dengan keterangan ni ada kemudahan disediakan di kedai-kedai penjual bahan-bahan pancing ini. Memang ada sudah disediakan pemberat yang kita ni tahu mengikat dan klip saja. Itu. Kemudian selepas itu kita ni sukatlah panjang
panjang tali yang untuk digunakan mengikut size yang kita ni perlukan. Lepas tu kita ni ikat matanya itu menggunakan cara yang tertentu supaya mata pancing yang kita ni ikat itu dia tertanggal semasa kita ni memancing, dan ia boleh bertahan lama. Selain daripada kekuatan ikan mungkin menyangkut apa kan, jadi barang tu mesti ikatannya mesti kuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, batu pemberatnya pun mesti juga sesuai dengan berat ringannya dengan saiz pelampung. Pelampung itu pun kita ni selain daripada batangnya ni, sebelah dalam kita ni akan melihat ni sebelah dalamnya. Bila kita ni buka, sama ada kita ni ambil dia kering ataupun dia masih hidup, ia masih boleh bertahan. Ia jenis timbul. Ini dari isi pelapah ni, pelapah sumsum, isinya di dalam. Kita ni boleh buatkan, jadi bahan-bahannya tidak perlu kita ni mencari tempat lain kan. Kalau kita ni nak mau pelampung yang moden, boleh dengan plastik itu. Jadi kita ni boleh gunakan ini, kita ni olah, kita ni buat saiznya mengikut keperluan jenis kail. Jadi ia lebih lebih sesuai dan tidak perlu mengeluarkan modal. Kalau ianya macam rusak, terputus, sangkut apa kan, kita ni tidak mengalami kerugian. Kita ni boleh buat yang baru lagi, pasang yang baru. Wah, beluri. Alhamdulillah, rezeki kita ni pada kali ini berluri menggunakan joran tradisional. Jadi mudah-mudahan juga kata orang ianya tertakluk kepada rezeki masing-masing. Jadi alhamdulillah ini adalah merupakan rezeki kami pada kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya penguasaan pada kali ini sedikit sebanyak juga akan dapat memberikan inspirasi kepada bis kita di luar sana. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah.